السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Sahaja kami belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat temu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengurusi Imam Bilal Ahli Kuasa dan sekalian hadirin dan hadirat, mudah-mudahan semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara dengan berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita masih daripada surah, iaitu surah yang nombor 96 yang ada 19 ayat, iaitu suratul Alaq, sekumpul darah. Kita dah sampai kepada ayat yang nombor 9. Sebelum sampai pada ayat yang nombor 9 ada penjelasan. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala yanfa'una fi ulumihi ulumana fid darain radhiyallahu anna wa radhiyallahu ankum. Maka Allah pun menguat dan mengancam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran kepada orang yang menderhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga orang yang menderhakai ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti, wahai manusia, hanya kepada Tuhanmu lah engkau akan dikembalikan untuk menerima balasan akibat dari perbuatanmu yang melanggar batas dan hukum agama. Ancaman ini ditujukan kepada setiap manusia yang sombong dan melanggar batas. Apa maksud manusia yang sombong? Maksudnya tidak boleh menerima kebenaran. Itu maksudnya sombong. Tidak boleh menerima arahan daripada Allah. Tidak boleh menerima arahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman kita tidak boleh menerima arahan daripada Quran, hadis, ijma' dan qiyas, daripada tauhid, fiqh dan tasawuf. Melanggar batas iaitu orang yang suka melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, tidak mementingkan amalan-amalan yang wajib. Maka orang yang tidak mementingkan amalan wajib, menolak benda-benda yang benar daripada Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, maka mereka ni diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah taala akan menguji supaya boleh kembali bertaubat. Kadang-kadang Allah taala menguji dengan kesenangan, kadang-kadang Allah taala menguji dengan kesusahan. Biasanya orang baik Allah taala uji dengan kesusahan. Biasanya orang yang tidak baik akan diuji dengan kesenangan. Itu balik. Ada orang kata orang tu maha Fir'aun, dia hidup elok je. Elok je. Kan? Kalau saya jumpa orang-orang yang besar-besar, datuk-datuk dan sebagainya, pencen-pencen, kata ini orang maha Fir'aun, saya sengih. Sebab apa? Dia Fir'aun ke maha Fir'aun, relax je orang, cerita masalah pun bagi je. Kan? Tetap kaya raya, tak ada masalah. Maka ada ujian kaya, ada diuji dengan senang, ada diuji dengan kekuatan, ada diuji dengan kesusahan,
ada yang diuji dengan kesakitan, ada yang diujikan dengan berbagai jenis masalah, ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kepayahan. Maka biasanya orang yang diuji dengan kesusahan, kepayahan, biasanya orang tu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sabar dengan kepayahan, redha dengan keputusan benda yang tak elok, itu satu benda yang payah untuk dilaksanakan, ialah sabar. Darjat sabar bukan perkara yang mudah. Kadang-kadang kita menolak sabar. Dia cakap, kenapa saya sabar? Belum tentu saya ikhlas sabar ni. Kita akan jawab macam tu. Yang ajar benda tu bukan agama, syaitan. Syaitan yang ajar. Sebab apa? Sabar satu bidang yang lain, ikhlas satu bidang yang lain. Kamu macam mana pun ikhlas tak ikhlas, sabar kamu tetap dapat pahala. Macam mana pun kamu ikhlas ke tak ikhlas, kamu marah ke, tapi menahan diri daripada melakukan benda yang langgar syariat. Walaupun mulut kita cakap ada dosa-dosa yang sedikit kita cakap, kita marah dan sebagainya, tetapi tetap kita sabar, tetap kita mengharap Allah Ta'ala menolong dan sebagainya. Ada pahala sabar, ada pahala mengharap, ada pahala sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila cerita bab orang Islam, orang yang beriman, orang yang baik diuji dengan kesusahan, dahlah baik, dahlah taat perintah Allah, diuji lagi. Macam mana Rasulullah SAW bila wafatnya, orang yang membelanya Abu Talib, orang yang membelanya nombor dua, orang yang paling rapat dengannya isterinya Siti Khadijah. Dua-dua wafat dalam keadaan yang cepat. Maka Nabi SAW, sahabat-sahabat banyak sudah berhijrah ke hijrah yang pertama iaitu di Yasrib. Di hijrah pertama di Habasyah. Bila hijrah di Habasyah, maka Nabi SAW diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergi cari tempat untuk berdakwah, iaitu di Taif. Bila pergi ke Taif, adakah Nabi SAW dapat kek? Adakah Nabi dapat kambing golek kat situ, sate kat situ? Tak ada. Apa yang Nabi dapat? Diherdik, dihina, dicaci dengan orang yang besar-besar. Lepas tu Nabi SAW tidak mengalah, cari orang-orang yang awam supaya ketua kampung ke mana-mana orang yang jumpa ke mengajak pada Islam. Bahkan mereka mengherdik dan baling batu pada Nabi SAW sampai badan Nabi penuh dengan darah. Zaid yang ada bersama dengan Nabi pingsan. Ada seorang lagi yang mempertahankan Nabi meninggal di tempat kena baling batu. Dalam keadaan macam tu, Nabi SAW, sebab Nabi kuat, badan Nabi kuat, angkat Zaid dalam keadaan pingsan, lari daripada tempat tu sampai satu tempat untuk beristirahat dalam keadaan sakit. Maka Nabi SAW, kalau kita tempat Nabi kata, ya Allah, kamu kenapa hantar ke tempat ni? Kamu takkan tahu ke tempat ni baling batu kat saya? Takkanlah kamu tak tahu. Nabi tak cakap macam tu. Apa Nabi kata? Mana-mana tempat yang kamu hantar saya ke satu tempat, orang tu suka ke orang tak suka ke, wala ubali, saya tak kisah. Yang saya kisah dalam diri saya, redha kamu terhadap diri saya. Benda yang luar biasa. Benda yang luar biasa. Kalau kita dah habis marah dah, siapa yang hantar kita memang habis marah. Lagi-lagi Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira Allah Taala dah marah dah datang kan. Tetapi Rasulullah boleh sabar. Rasulullah boleh sabar. Sabar tu disanjungi, dimuliakan oleh penonton-penonton yang tak dapat dilihat. Siapa penonton-penonton yang tak dapat dilihat? Malaikat-malaikat yang duduk di bumi, malaikat-malaikat yang duduk di langit pertama, malaikat-malaikat yang duduk langit kedua, sampai di arasy Allah Subhanahu. Mereka semua menonton. Macam bola sepak tonton kita. Kita tak nampak, mereka tonton. Maka semua malaikat menjerit atas bawah sampai ke atas mengatakan ini satu benda yang luar biasa. Sampai malaikat datang volunteer untuk nak hancurkan orang yang kacau Nabi. Nabi kata jangan. Mudah-mudahan keturunan mereka boleh masuk Islam. Dalam cerita ni mengajar kita sebagai orang Islam,
Orang buat jahat macam mana dengan kita, jangan keluarkan doa yang tak baik. Sebab apa? Orang jahat macam mana pun, jangan keluarkan doa yang tak baik. Nabi ditanya, sahabat-sahabat, ya Rasulullah, sebab cerita ni dicerita, Zaid cerita pada sahabat, sahabat dapat tahu. Sayyidina Bakar dapat tahu, Sayyidina Umar dapat tahu, kita pun dapat tahu. Bila kita dapat tahu, kita pelik, kenapa Rasulullah macam ni? Tidak seperti manusia yang biasa, ada sifat marah, tak puas hati, kenapa ni tak adil ni, gini dan sebagainya. Kita mesti macam tu. Tetapi Nabi ni berbeza. Kenapa macam tu sifatnya? Bila dia tanya sahabat kepada Nabi SAW, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tak doa hancurkan dua orang ni terus? Kenapa nak perlu berperang? Kenapa nak perlu berbagai-bagai kaedah, nak jaga dalam malah sampai Sayyidina Umar Khattab tak tidur 2-3 hari nak jaga Nabi di Madinah, sampai kena jaga luar Madinah dan sebagainya. Kenapa tak doakan kehancuran semua pada orang kafir seperti Nabi Allah Nuh doa? Kenapa tak doa macam tu je? Maka Rasulullah menjawab apa? Rasulullah kata, segala doa-doa yang kejahatan terhadap orang yang membuat jahat terhadap saya menyimpannya di akhirat nanti. Segala doa-doa macam orang tu buat jahat kita boleh balas balik doa tu pada orang tu. Tetapi Rasulullah tak buat, kena menyimpan doa tu untuk di akhirat nanti, supaya Rasulullah boleh menolong umatnya sebanyak mungkin. Benda ni saya tak faham juga. Bukan tuan-tuan yang tak faham. Macam adik-adik kita semua tak faham. Saya pun tak faham kenapa doa macam tu. Bila kita belajar lagi, baru saya dapat tahu. Bila kita mendoa terhadap kebaikan orang lain, ibarat kita memberi hadiah kepada orang tu, dan hadiah tu akan kembali kepada kita. Jikalau kita mendoakan kejahatan orang tu, ibarat apa jenis doa kamu terhadap orang tu? Kalau doa orang tu berat, ibarat kamu baling batu kepada dinding dan patah balik pada diri kamu. Kamu kalau baling bola yang kecil, kalau baling bola getah, kena balik kat kita, tak sakit sangat. Baling bola tenis, bola yang hijau, baling sekuat kat dinding tu, patah balik, sakit. Baling bola lebih sakit lagi. Cuba baling bola basketball, itu lagi sakit lagi. Kalau kita baling sekuat-kuat, boleh berdarah hidung kita. Itulah puncanya tak digalakkan kita doa kejahatan bagi orang yang buat jahat dengan kita. Habis itu macam mana? Serah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Tuhan yang Maha Adil, biar Tuhan yang Maha Mengetahui menentukan. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang menentukan, ya Allah hancurkanlah orang ni, gini-gini, kita doa macam-macam kat orang tu. Tiba-tiba tengok orang tu relax je, makin kaya, makin senang. Hati siapa yang sakit? Walaupun doa orang yang terzalimi makbul, tak digalakkan untuk doa yang tak baik-baik. Yang seelok-eloknya apa? Ya Allah, bagilah hidayah bagi orang tu. Mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dia berkena baling batu. Kalau kita kata yang kita orang buat jahat dengan kita Islam, yang buat jahat dengan kita ni sembahyang, buat umrah dan haji, apa salah kita doa untuk dapatkan doa supaya dia terdidik? Kalau kita cakap macam tu, nakkah kamu pula kena didik? Sebab kita tak lari daripada salah dan silap. Kita tak pernah lari daripada salah dan silap. Kita mungkin buat kesilapan yang sengaja ataupun kesilapan yang tidak sengaja. Kalau sengaja, masalah. Kalau tak sengaja pun, masalah juga. Maka bila kita nak mendoakan kejahatan orang lain, ingat, diri kita tidak sempurna. Walaupun teruk macam mana pun di atas muka bumi, kita kata benda yang sudah jadi, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda itu sudah diizin. Apa maksud sudah diizin? Maksudnya benda yang sebelum ni berlaku, sekarang ni berlaku, akan dia berlaku, sudah ada ikhtiari Allah Taala, sudah ada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nombor 2, mesti dengan kuasa kehendak Allah Subhanahu. Maknanya sudah perizinan dengan kuasanya.
Yang ketiga pula dengan apa? Dengan maha bijaksananya. Segala satu benda yang berlaku dalam kehidupan kita mesti dengan tiga sifat Tuhan. Dengan kehendak Allah, kuasa dan kebijaksanaan dia. Bila dia nak ilmu tauhid, wajib kita pegang segala benda qada dan qadar mesti berlaku dengan keizinan je, kehendaknya, kuasanya dengan kebijaksanaannya. Tiga-tiga ni berlaku, mesti satu benda tu berlaku dengan hikmah dan adil Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti berlaku dengan hikmah, mesti berlaku dengan adil. Kita duk fikir, apa adil orang ni buat macam ni saja? Apa adil, apa hikmah? Memang takkan orang semua akan tahu tentang adilnya Allah Taala, hikmahnya Allah Taala bila kita berhadapan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita tahu, oh hikmahnya macam ni. Adil ni macam ni. Kat dunia takkan nampak, tak ada orang akan nampak. Sebab yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mahkamah je dia akan perlihatkan. Akan diperlihatkan apa yang berlaku masa kita kecil sampai kita meninggal, segala benda yang kita tak suka, Allah Taala akan kata, kenapa jadi macam ni? Sebab ni gini. Kenapa jadi macam ni? Sebab gini. Kenapa jadi macam ni? Sebab gini. Semua akan dijelaskan pada alam akhirat nanti. Sebab itulah kita tidak digalakkan doa yang tak baik-baik kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua boleh faham. Kita jangan mendoakan kejahatan orang lain, tetapi sentiasa mendoa baik-baik. Sebab apa? Sebab Nabi ajar kita cara yang macam tu. Kata para mufassirin, ayat ini hingga ke akhir surah diturunkan untuk ditujukan kepada Abu Jahal. Maka surah iaitu benarlah sesungguhnya manusia itu sememangnya melanggar batas kerana dia melihat diri ini serba cukup. Sesungguhnya kepada Tuhan engkau tempat kembali. Maka ayat ini dikatakan diturunkan kepada Abu Jahal. Ia baru diturunkan setelah mengambil masa lama sesudah diturunkan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang menjadikan kepala surah ini. Yang demikian itu kerana Abu Jahal sangat sombong disebabkan hartanya yang banyak serta terlampau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dikira ungkapan kita ini ialah untuk umumul lafaz, bukanlah dikhaskan kepada orang yang menjadi sebab, la yakhussu bisabab. Maksudnya ayat yang diturunkan ini iaitu orang yang sombong dan melanggar batas, melakukan dosa. Orang bukan khas untuk Abu Jahal, tetapi umum pada setiap manusia yang sombong tetap akan diherdik, tetap akan dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa kecil, wa na'uzubillah min zalik. Umumul lafaz maknanya ayat ni lafaz ni umum, bukan khusus pada Abu Jahal semata-mata. Ayat yang nombor 9. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjawab kepada Abu Jahal, Ara'aital ladzi yanha. Adakah kamu lihat orang yang menghalang? Siapa yang menghalang? Nabi ketika itu. Orang yang menghalang Nabi ketika itu ialah Abu Jahal, tidak izinkan Nabi semayang di Masjidil Haram. Dia tak suka Nabi semayang di Masjidil Haram. Maka dia melarang Nabi semayang di Masjidil Haram, dan turun ayat. Adakah kamu tidak lihat orang yang melarang? Siapa yang melarangnya? Abu Jahal. Abdan iza salla. Seorang hamba ketika dia mengerjakan sembahyang. Dia melarang orang melakukan sembahyang. Yakni Allah menanyakan bagaimana pendapatmu ya Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentang orang jahat yang berdosa itu melarang hamba Allah daripada mendirikan sembahyang. Alangkah buruknya perbuatannya itu. Surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Adakah kamu tidak lihat orang yang menipu agama? Siapa tu orang yang menipu agama? Orang yang salah satunya menghalang orang daripada melakukan amal kebajikan.
melarang orang melakukan amal kebajikan, amal yang taat, amal yang benar, yang baik. Melarang orang tu, dikatakan orang tu penipu agama, walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia pergi haji, umrah ke apa benda ke, walaupun dia Islam, beriman, kukuh imannya. Melarang orang melakukan ibadah, dikatakan penipu agama. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan hukuman yang wajib. Para mufassirin sepakat menyebutkan bahawa seseorang hamba yang mengerjakan sembahyang dimaksudkan di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang melarangnya dari mengerjakan sembahyang itu ialah Abu Jahal yang terkutuk, terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana pernah ia mengatakan, demi kalau kulihat Muhammad itu sembahyang, sesungguhnya aku akan kupijak lehernya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang macam sembahyang kita. Bila sampai sujud, dia kata kalau nampak Muhammad sujud, saya akan pijak leher Muhammad. Dia bagi tahu semua kawan-kawan dan sampai berita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ni turun. Ara'aital ladzi yanha. Adakah kamu lihat? Ada lihat orang itu menghalang kamu. Abadan idza shalla. Yang hamba kepada Allah yang mengerjakan sembahyang. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu sekiranya ia berada di jalan yang benar? Maka ayat ni dibaca kepada Abu Jahal. Adakah kamu tahu orang yang sembahyang ialah Nabi Muhammad? Itu diri Nabi Muhammad sembahyang bukan melakukan perompakan, bukan mencuri pun, bukan melakukan maksiat. Dia sembahyang. Kenapa kamu nak larang? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah, ataupun dia mengajar orang pada berhati-hati terhadap kelakuan-kelakuan yang memboleh membinasakan kamu. Mengajar orang pada Islam, mengajar orang melakukan ketaatan, mengajar orang daripada baca Quran, mengajar orang pada zikir, mengajar orang pada majlis zikir, majlis ilmu, mengajar orang pada sembahyang berjamaah. Seluruh amalan-amalan itu mengajak kita supaya meningkatkan takwa kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan Islam kita, meningkatkan ihsan kita. Bila meningkatkan ihsan tu, maka keselamatan kita pada masa akan datang terhadap melakukan maksiat boleh terjaga. Lagi-lagi bila kita masuk pada fasa yang lain. Sekarang ni kita fasa yang ke berapa? Kita transit yang ke berapa sekarang ni? Pertama sekali kita duduk di alam ruh. Kita tak tahu keadaan kita pada alam ruh. Ayat Quran yang menjelaskan, hadis yang menjelaskan, kita sudah menerima Allah Subhanahu wa taala pada alam ruh. Kita dah mengaku Tuhan tu Tuhan kita. Transit yang kedua di mana? Alam janin, alam penghidupan perut ibu kita. Kita dah duduk kat dalam perut ibu kita, mungkin paling rendah 6 bulan, paling tinggi 2 tahun. Imam Syafi'i 2 tahun dalam perut ibu je. Transit yang ketiga di mana? Di bumi. Ni bumi transit yang ketiga. Ibarat macam kita naik LRT, ada stesen-stesen kita berhenti. Ni stesen yang ketiga, tak sampai lagi destinasi yang kita nak tuju. Ada berapa banyak lagi perjalanan? Ada banyak. Kita nak masuk pada alam barzakh. Lepas tu ada destinasi lain, ada alam kiamat, kebangkitan. Lepas tu ke mana lagi pula? Iaitu alam hisab. Alam mendapat amal-amal buku masing-masing. Masuk lagi pada alam apa? Alam mizan. Nak menentukan mana amal kamu yang banyak, yang baik, dan amal yang buruk sikit ataupun banyak. Lepas tu destinasi mana lain pula? Nak menuju pada Hud. Hud tu apa? Telaga. Maka kita punya telaga kita panggil telaga Kausar. Ada yang dapat minum, ada yang tak dapat minum. Wa na'udzubillah. Selepas tu ke mana pula? Imtihanul akhir. Pemeriksaan yang paling akhir.
Pemisahan yang paling akhir, hadis Nabi SAW dari Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, bila kita masuk pada imtihanil akhir ni, orang akan mengikut Tuhan mereka yang mereka yakin. Kalau mereka yakin matahari itu Tuhan mereka, dia akan ikut matahari itu. Dia kalau yakin kepada bulan, dia akan ikut pada bulan. Kalau yakin pada benda yang zalim, dia akan ikut benda-benda yang zalim. Apa maksud zalim ni? Kalau menzalimi diri sendiri, dia akan ikut nafsu je. Kalau mempertuhankan lebih nafsu daripada Tuhan, dia akan ikut nafsu je. Kalau syaitan, dia akan ikut syaitan. Kalau iblis, dia akan ikut iblis. Sampai terasing semua, sampai Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, miyama kamu jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan. Maka malaikat kata, ana rabbukum a'la. Orang tengok, ada yang mengaku, ada yang tak mengaku. Allah Ta'ala suruh malaikat tu, kali yang kedua pula, malaikat yang lain besar daripada malaikat tu 7 kali ganda. Malaikat yang pertama, kali dikumpulkan seluruh air, seluruh laut, seluruh sungai, letak air pergi, letak di atas kuku dia tu, tak akan tumpah walaupun setitik. Malaikat yang kedua 7 kali besar daripada malaikat yang asal. Siapa yang ikut malaikat-malaikat tu semua, mereka ni akan dimasukkan di neraka selama-lamanya, tak boleh masuk syurga sebab silap iman, silap kepercayaan. Silap kepercayaan, wa na'udzubillah. Selepas tu pergi ke mana? Titian sirat. Ada yang jatuh, ada yang tak jatuh. Yang tak jatuh, dia akan masuk pada satu fasa, iaitu pembersihan, iaitu membuang segala hasad dengki terhadap mana-mana makhluk, supaya kita masuk pada tempat yang tak ada istilah penyakit tak puas hati. Kenapa dia masuk syurga lebih tinggi daripada saya? Asalkan sama dengan saya. Kenapa? Benda tu akan hilang. Dia hilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang jatuh, dia ada 2 kumpulan yang akan masuk dalam neraka selama 70 tahun. Ada yang peringkat yang kedua, iaitu 140,000 tahun. Lepas tu baru dimasukkan dalam syurga. Yang tidak naik titian sirat, mereka ni akan masuk neraka selama-lamanya. Sebab itulah bila guru mengajar, kita dengar, wah, dahsyat ni. Lepas tu kelakuan guru, dia tak pernah rasa dia tu selamat daripada api neraka. Sebab apa? Perjalanan ni banyak. Hati kita pula boleh berubah-ubah. Hati ni boleh berubah, jadi baik, kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi jahat, kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jahat. Itu sifat manusia. Kita pun takut. Orang yang belajar agama lebih takut daripada orang yang biasa, sebab dia lebih melihat ayat-ayat Quran, tafsir-tafsir Quran, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tasawuf, lebih merasai takut daripada orang yang lain. Tetapi kalau dia mengajar orang ataupun dia belajar, tak merasa takut pada orang lain, ini pelik. Ini kenapa belajar ni? Sebab apa belajar? Belajar nak tunjuk pada orang ataupun belajar niat dia salah. Maka orang yang belajar niat yang salah, kenalah bertaubat. Kenalah bertaubat. Yakni ungkapan kata dalam ayat ini juga menunjukkan keburukan manusia yang melampaui batas, dan hairan juga pemikiran perangai, iaitu Allah menanyakan, bagaimana pula pendapatmu ya Muhammad sekiranya hamba yang mengerjakan sembahyang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang baik yang berada di jalan yang benar, atau seorang yang tugasnya menyuruh orang bertakwa kepada Allah dengan ikhlas dan mentauhidnya. Mengapa mesti memarahinya? Alangkah bodohnya engkau, wahai orang yang bebal lantaran menghalang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berbuat taat serta menyuruh ke arah petunjuk. Perbuatan demikian memanglah ajaib. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Adakah kamu lihat orang yang melarang apa? Hamba ni sembahyang, dan orang yang duduk atas jalan kebenaran. Lagi apa?
Lagi je ni mengajak orang takwa. Kenapa kamu dengki dengan orang yang baik ni? Dalam kehidupan di atas muka bumi ni, ada penyakit-penyakit yang akan kena pada orang yang belajar agama. Penyakit-penyakit belajar apa? Oh, jangan je jadi lebih hafal cepat pada saya. Jangan je cepat hafal pada saya. Ni penyakit-penyakit. Macam contohnya saya mengajar, jangan orang lebih alim pada saya. Ni penyakit. Apa masalah biar orang alim pada saya? Apa masalahnya orang tu lebih cepat daripada kita? Masing-masing ada ketentuan, keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah patut kita marah ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Patutkah kita nak marah apa yang sudah ditentukan oleh Allah? Apa yang kita mampu buat, kita buat. Apa yang tidak mampu kita buat, takkan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala takkan tanya benda yang kita tidak berkuasa terhadapnya. Hanya Allah Ta'ala akan tanya benda yang kita berkuasa terhadap tu. Bila kita mampu, sekat tu lah kita mampu buat. Yang lain, orang lain mampu, kita doakan kebaikan orang tu supaya kita dapat kelebihan yang ada pada orang tu. Kalau kita nampak orang tu kaya raya, kita cakap, ini sombong ni, kan? Ini tak pernah datang masjid ni. Kita cakap macam tu. Benda tu sebenarnya patah balik kat diri kita. Tapi seeloknya kita nampak kita tengok, orang ni bukan orang Islam, mudah-mudahan dapat hidayah. Kita besar, mudah-mudahan duit yang dia ada, kelebihan yang ada boleh membawa kepada ketaatan lebih. Lepas tu bila kita doa kepada orang tu, hati kita akan lega. Satu. Nombor dua pula, ya Allah, kamu boleh bagi orang ni kaya, jadi dekat saya orang kaya. Barulah kita akan dapat. Malaikat pun perhati kita. Malaikat yang menuliskan rezeki siapa? Malaikat Mikail. Dia tengok, orang ni pun pandai berdoa, tak apalah, bagi kat dia. Akan tentu satu masa untuk kekayaan. Tetapi kalau kita herdik, apalah bagi kaya kat dia. Mikail kata, saya tentukan kamu marah saya, kenapa? Malaikat Mikail kekuatannya sama macam malaikat maut. Dia sama, kekuatannya macam malaikat maut. Dia ada berapa sayap? Ada 4,000 sayap. Ada 4,000 sayap. Mudah-mudahan akan datang kita sambung pada ayat yang 13. Maaf hari ini terlambat sebab ada silap parking tu, silap payah nak keluar. Ada pertanyaan? InsyaAllah kita jumpa pada bulan akan datang, Sabtu minggu pertama insyaAllah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalil awwalin, ya akhiril akhirin, ya alim fis sudur. Ya Allah, mengetahui segala rahsia-rahsia kami, Allah. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi ibu bapa kami, rahmatkanlah mereka sentiasa. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi guru-guru kami, rahmatkanlah mereka sentiasa. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat dan sekalian muslimin dan muslimat, ya Arhamar Rahimin, yang masih hidup, yang sudah pergi, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa. Angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Angkatlah segala penyakit yang dikatakan penyakit yang ditakuti oleh orang zaman sekarang ni, iaitu COVID-19 dan segala virus-virus yang ada. Ya Allah, peliharalah kami, tempat kami, negeri kami, negara kami daripada segala jenis-jenis wabak-wabak penyakit COVID-19 dan segala virus-virus yang baru. Kamu yang maha kuasa terhadap segala sesuatu, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami hamba yang sentiasa taat pada kamu, hamba yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan segala urusan kami,
Mudahkanlah segala penghidupan kami supaya bahagia di dunia, bahagia pada alam akhirat, bahagia pada alam kubur, bahagia pada alam akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.